Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله العظيم. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا خزائن رحمتك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin katabahunna Allahu 'alal 'ibadi faman jaa'a bihin lam yudayyi' minhunna syai'an istighfafan bihaqqihin kana lahu 'ahdun 'inda Allahi an yudkhilahu al-jannah wa man lam yati bihinna misla dhalik falaysa lahu 'inda Allahi 'ahdun in syaa'a 'adzabahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannata. Baik, kita tengok artinya. Bermula 5 sembahyang yang telah mewajibkan akan dia oleh Allah atas segala hamba-Nya. Maka barang siapa mendatang dengan sekaliannya padahal tiada meninggal ia daripada sekaliannya itu akan suatu kerana hubungan dengan hak sekaliannya. Dapat kita baca dulu. Niscaya adalah baginya janji pada Allah bahawa masuk ia akan dia ke dalam syurga. Dan barang siapa tiada mendatang ia dengan sekaliannya seumpama yang demikian itu, maka tiada baginya janji pada Allah jika kehendak siksanya disiksa akan dia, dan jika dikehendak nikmat akan dia
dimasukkan dia ke dalam syurga. Baik tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di bawah limpahan dan juga curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung balik pengajian kita Usulul Tauhid, iaitu membincangkan mengenai kelebihan sembahyang. Tolong punca perbincangan dan juga perbahasan kita kan. Baik, itulah dia membincangkan mengenai kelebihan orang sembahyang. Itu tajuk asalnya tu. Selagi kita tidak tahu pula apa tajuk perbincangan dan juga perbicaraan, maka takut jadi terpelengung, jadi tak faham kan apa dia bincang apa ni. Jawabnya iaitulah kita bincang mengenai kelebihan sembahyang dan juga orang yang menunaikan sembahyang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cuba tengok dia sebut sekali lagi. Dia kata dan sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok terjemah terus. Dia kata apa artinya? Bermula 5 sembahyang kan, yang telah mewajibkan dia akan 5 sembahyang itu mewajib oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala mewajibkan ke atas siapa? Atas segala hamba-Nya, yang hamba Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi bila kita tengok sekaligus, pertama sekali kita dapat faham di situ ialah kita ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap habis malam 5 waktu, yang asalnya ialah 50 waktu kan, sebagaimana maklum di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kan Nabi sebut, Inna Allah Ta'ala farada alayya wa ala ummati 50 salatan. Doa hadis tu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperdukan ke atas aku dan juga ke atas umatku 50 sembahyang. Tu asalnya kan. Baik itu Nabi sebut, walam azal uraji'uhu hatta as'alu takhfifa. Maka sentiasalah aku ulang alik naik turun aku minta kurang, maka sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang 50 itu tinggal 5 waktu saja. Itu asalnya. Itu hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailah, sehinggalah Allah Ta'ala menjadikan yang 50 itu 5 saja sehari semalam. Tak itu asal dia. Maka tinggallah sampai sekarang ini 5 waktu. Baik, sebab itu disebut sini khamsu salawatin, 5 sembahyang yang telah mewajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas segala hamba. Ni kita nak fahami lagu mana bila ada sebut atas segala hamba. Bila sebut hamba umum, ada hamba Allah Ta'ala yang beriman dan juga ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak beriman dengan Allah,
Jadi bila dia sebut segala hamba, wajib semua dah. Wajib dah. Jadi maknanya apa? Wajib dah semayang atas orang Islam. Jawabnya wajib. Lepas tu wajib dah semayang atas orang kafir. Tidak situ pula wajib ke tak? Dari situ dia kena pergi kepada perbahasan usul fiqh, kan? Jadi dalam perbahasan usul fiqh, orang-orang kafir dikhitam dah dengan furu' syariah. Jawabnya ya, al-kuffar mukhatabuna bi furu' syariah. Orang-orang kafir juga ditujukan kepada mereka furu' syariat. Sebab itulah orang kafir ini juga dikhitabkan kepada mereka wajib semayang. Tapi kalau mereka semayang sah ke tak sah. Sebab syarat sah ibadat ialah Islam. Tapi kita nak apa? Gitulah kata mereka juga dikhitabkan, dihadapkan firman itu kepada mereka dengan furu' syariah. Jadi kita nampak umum di situ, segala hambanya umum. Itu kita memahami. Baik, tak apalah. Lalu dia ada sebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia sebut apa? Maka barang siapa mendatang ia barang siapa dengan sekaliannya. Mendatang dengan makna apa? Dengan makna mengerjakan dan menunaikan dengan sempurna syarat-syarat dan juga rukun-rukun. Itu makna mendatang, kan? Maka barang siapa mendatang, yakni mengerjakan semayang tadi, 5 waktu semayang itu dengan sempurna syarat-syarat dan juga rukun-rukun dia, kan? Padahal tengok, tiada meninggal ia barang siapa daripada sekalian semayang itu akan satu waktu pun dia tidak meninggalkan semayang. Maka apa jadi? Dia tak tinggal itu kerana hubungan dengan hak. Jadi hubungan di sini kita nak terjemah makna apa? Kita nak terjemah makna apa? Kalau tengok Arab di situ, tengok Arab balik, kan dia sebut lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan. Istighfar maknanya meringan-ringankan. Maknanya dia tidak meninggalkan kerana meringan-ringankan hak semayang, tak. Jadi kita terjemah gitu, hubungan dengan makna meringan-ringan. Baik, itu satu. Dan di situ pula kalau kita perhatikan, kita ihtimal, barangkali perkataan hubungan tu itu silap tulis. Cuba kita tengok balik. Dia sebetulnya tulis meringan-ringan. Jadi ha tu jadi mim, waw tu jadi ra, ba tu jadi ya. Jadi meringan-ringan. Nampak tak? Nampak tak? Dia tulis situ hubungan. Tak faham. Bila kita tengok balik dalam Arab tadi, dia sebut istighfaf. Jadi istighfaf maknanya meringan-ringankan. Maka kita tengok balik pada tulisan itu, kita gantikan ha dengan mim, waw kita jadi ra, ba tu tambah satu titik lagi bagi jadi ya. Maka maknanya meringan-ringan.
kan, baru buat muafakat dengan istighfaf. Bahasa Arab tu baru sama dengan makna istighfafan. Baik. Tu hari ni kita berbetul tulisan tu. Begitu. Kalau tak mau berbetul pun kita tulis di bawah tu meringan. Baik. Jadi siapa yang mengerjakan sembahyang 5 waktu cukup syarat dan juga rukun, serta dia tidak meninggalkan kerana meringan-ringankan, maka apa dia dapat kelebihan, apa dia dapat keistimewaan? Dia kata niscaya. Tu itu jawab bagi barang siapa. Dia jawab bagi man. Sebab man bagi huruf syarat, jawab dia niscaya. Niscaya ini bahasa kita panggil tentulah, mestilah atau tentulah. Tentulah ada baginya, bagi barang siapa tadi janji pada Allah bahawa memasuk ia Allah akan barang siapa tadi masuk ke dalam syurga. Tengok kan, maka di sini dapatlah kita faham daripada hadis ini bahawa dalam hadis ini menceritakan tentang kelebihan orang yang mengerjakan sembahyang 5 waktu tanpa meninggalkan satu waktu pun, maka orang itu dia berada di dalam janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah janjian Allah itu? Janjian Allah ialah Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga. Itu faedah sembahyang. Dan itu juga faedah orang yang menunaikan sembahyang. Maka janjian Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebenar, tidak mungkin kan. Wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Baik. Dan kita kena faham lagi selebih dalam akidah, dalam ilmu akidah, kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala hakikatnya apa? Hakikatnya adalah dengan limpah kurnia. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan amal. Di sini kita nampak lagu kita masuk syurga itu dengan amalan, iaitu dengan sembahyang. Itu syariat. Bila tilik pada hakikatnya kita masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dengan amal, tapi dengan limpah kurnia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat. Dan perkara ini disabitkan dalam Al-Quran dan juga sunnah. Mana tengok dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu ayat Quran. Demikianlah syurga itu kami anugerahkan kamu akan syurga tersebut bima kuntum ta'malun. Memberi ma masdariyah tawi hai bi amalikum, yakni dengan amalan kamu. Dengan amalan kamu. Jadi dengan amalan kamu lah kamu dapat masuk syurga.
Itu ayat Al-Quran. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah oleh kalian ke dalam syurga dengan amalan yang kamu kerjakan. Tengok, dua ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain yang seumpama dengannya jelas mengatakan bahawa kita ini masuk syurga adalah dengan amalan baik. Tiba-tiba terdapat dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, muttafaqun alaih, kan Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Nabi kata lan yadkhula ahadukum al-jannata bi'amalihi. Tidak akan masuk syurga oleh seorang kamu dengan amalnya. Nabi sebut begitu. Lepas itu sahabat pun bertanya, qalu walau anta ya Rasulullah. Sahabat berkata, sekalipun engkau wahai Rasulullah. Qala, Nabi kita pun menjawab, bala, bahkan illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Tengok, ya, bahkan walaupun aku, kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengelubungiku dengan rahmatnya. Tengok, maka dapat faham di situ bahawa dapat masuk syurga itu bukan dengan amalan tetapi dengan rahmat Tuhan. Jadi bila kita tengok hadis ini dengan ayat Al-Quran, lagu ada kontra, ini lagu ada berlawanan. Ayat Quran kata dapat masuk syurga dengan amalan, kan? Hadis kata masuk syurga bukan dengan amalan tapi dengan rahmat Tuhan. Lagu mana jalan penyelesaian? Maka ulama kata dua-dua betul. Cumanya ayat Al-Quran kata kita masuk syurga itu dengan amalan, itu berlaku atas syariat, kan? Syariat. Kita masuk syurga dengan rahmat Tuhan bukan dengan amalan, itu hakikat. Maka inilah tuan-tuan puan-puan dipanggil pegangan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam i'tiqad kita Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masuk syurga adalah dengan rahmat Tuhan. Amalan itu sabab saja, sabab saja. Bahkan kata ulama, amalan itu ialah nak menentukan ketingkatan tingkat kita dalam syurga. Maknanya dalam syurga dia banyak lapis, ada peringkat. Ibarat macam yang kita kata apa, macam yang hotel lah, kita pergi Mekah, hotel ada hotel bajet, ada hotel 3 bintang, ada 4 bintang, ada 5 bintang. Siapa yang banyak duit boleh duduk 5 bintang, siapa yang tak ada duit duduk bajet lah. Macam tu lah. Amalan dia sikit masuk syurga juga, tapi duduk syurga biasa-biasa saja. Tapi kalau amalan dia banyak, boleh duduk syurga yang hebat-hebat sikit. Itu contoh saja untuk kita nak memahami, kan? Tapi hakikatnya adalah dengan rahmat Tuhan. Ini kita nak memahami hadis ini. Jadi semayang itu sabab bagi kita memperoleh janjian Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga. Tapi Allah Taala masukkan kita syurga tadi bukan dengan semayang, tapi hakikatnya dengan rahmatnya. Cuma semayang itu dia panggil sabab sahaja.
Dia letak situ. Baik, mari kita tengok sambung lagi. Dia sebut, dan barang siapa tiada mendatang ia barang siapa dengan sekalian semayang tadi seumpama yang demikian. Maksudnya dia buat semayang tapi tak cukup kan? Dia semayang tak cukup, ataupun orang bagi dia tak semayang langsung, tu maksud tiada mendatang. Tiada mendatang, dia semayang tapi dia tak cukup 5 waktu, ataupun dia tak semayang sama sekali, maka tiada baginya, bagi barang siapa itu, janji pada Allah. Itu tak ada janjian Tuhan. Janjian Tuhan tidak ada di situ. Tetapi sebaliknya yang ada apa? Yang adanya wa'id, dia bagi ancaman. Dia tidak ada wa'id, tapi yang ada ialah wa'id, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak mesti juga itu kita tilik kepada janji kan? Tapi bila kita tilik kepada masyiah, itu duduk di bawah kehendak Tuhan. Baik, sekali lagi kita sangkut pun dengan ilmu akidah kan? Dalam ilmu akidah dia begini, tengok dalam matan Jawharah Tauhid, Syekh Ibrahim Al-Laqani dia menyebut dengan katanya, wa man yamut wa lam yatub min dhanbihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Itu matan Jawharah. Ini kaedah akidah kita di Sunnah wal Jamaah. Dia kata, wa man yamut, sesiapa yang mati, walam yatub, dia belum sempat bertaubat, min zambi, daripada dosanya. Siapa yang mati padahal dia belum bertaubat daripada dosanya, adakah dia mati tadi ni masuk neraka terus kena siksa? Tak dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, seorang yang meninggal semayang, contohnya ni kita kait dengan semayang, seorang yang meninggal semayang, atau dia semayang tak cukup, atau dia tak semayang langsung, tiba-tiba dia mati. Dia mati tu tak sempat dia nak bertaubat, dan juga tak sempat dia nak qada balik semayang-semayang yang dia tinggal. Jadi adakah orang ni bila dia mati terus masuk neraka, kena azab siksa Allah Ta'ala? Tak. Dalam mazhab kita di Sunnah bukan begitu. Dalam mazhab kita di Sunnah wal Jamaah, dia ni tawakuf, maknanya terhenti. Sebab apa kita kata terhenti? Fa amruhu mufawwadun li rabbih, maka urusan dia ini diserahkan kepada Tuhan. Apa maksud diserahkan pada Tuhan? In azzabahu, manakala dia nak azab, maka Tuhan azab. Kalau Tuhan tak mau azab, maka Tuhan tak azab. Itu maksud mufawwad. Berarti urusan orang ini tahta masyiatillah, artinya dia duduk di bawah kehendak Tuhan. Apa makna kehendak Tuhan? Kalau Tuhan nak azab dia, maka Tuhan azab. Azab Tuhan tu keadilan dia, bukan zalim. Nah, kalau Tuhan tak mau azab dia, dengan bawa Tuhan kehendaki nak memaafkan dia, maka Tuhan maaf. Maaf Tuhan itu ialah limpah kurnianya, rahmatnya. Sebab tu Syekh Ibrahim dalam perkataan yang lain disebut pula kan, fa in yusibna fa bi makhdil fadli,
wa yu'azzibna fa bimakhtil adli. Kalau Allah Ta'ala memberi pahala kepada kita, itu semata-mata limpah kurnianya. Kalau Allah Ta'ala azab kita, itu semata-mata keadilannya. Kan itu kita nak memahami perkara ini, kan? Baik, kita sambung tengok hadis tadi. Kalau seorang itu dia menunaikan sembahyang tapi tak cukup, tidak menunaikan hak-hak dia, ataupun dia tak sembahyang sama sekali, adakah dia ini terus diazab? Tak. Dia kata mana? Jika kehendak seksanya, diseksakan dia. Tengok, jika dikehendak nikmat akan dia, dimasukkan akan dia ke dalam syurga. Muafakat dengan hadis, dengan kaedah kita di sunnah wal jemaah tadi. Maknanya orang itu duduk di bawah kehendaki Allah. Inilah maksud fa amruhu mufawwadun li rabbih. Urusan dia itu diserahkan kepada Tuhannya, dengan makna kalau Tuhan kendaki nak azab, maka dia azab. Kalau dia azab, itu semata-mata keadilan dia. Kalau Tuhan kendaki nak memaafkan dan memasukkan dalam syurga, maka Tuhan maafkan, maka itu semata-mata limpah kurnia dia. Kita kena faham, kan? Sebab tu bila kita masuk dalam pengajian ilmu tauhid, lebih-lebih lagi pula dalam hukum akal, masuk dalam akidah jaiz, kan? Ada wajib, ada mustahil, ada jaiz yang harus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa harus bagi Tuhan? Iaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, iaitu berbuat setiap mungkin ataupun meninggal buat setiap mungkin, itu harus bagi Allah. Maka masuk di bawah akidah jaiz itu mana harus bagi Allah. Memasukkan orang yang buat taat ke dalam neraka, harus juga bagi Allah memasukkan orang buat maksiat di dalam syurga. Itu kita tilik kepada akidah jaiz. Jangan tilik berjanji. Bila kita tilik berjanji, maka Allah Ta'ala tidak menyalahi janji dia. Dia janji nak masuk syurga, dia masukkan syurga. Dia janji nak masuk neraka, dia masukkan neraka. Tapi itu di sisi Maturidiyah. Di sisi Asy'ariyah kata harus Allah Ta'ala menyalahi janji siksa. Itu Asy'ariyah. Maturidiyah dia kata tak. Itu banyak lebihnya untuk kita nak memahami perkara ini, kan? Itu yang dapat kita faham daripada hadis tersebut. Jadi apa yang kita dapat faham daripada hadis ini dalam konteks ataupun bab yang kita bincang sekarang ialah kelebihan orang yang mengejar sembahyang. Artinya kalau orang itu menunaikan sembahyang, berarti dia berada di dalam janjian Allah. Tapi orang itu apabila dia tak sembahyang, dia tidak ada dalam janjian Allah. Bila tak ada janjian, ikut Tuhan lah. Nak siksa kah atau nak azab kah, itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, tengok lagi dia sebut apakah kelebihan dan juga keistimewaan orang-orang yang mengerjakan sembahyang ini. Tak rugi kita sembahyang, kan? Dan tak untung orang lain pun, orang lain juga tak rugi, orang lain pun tak untung. Sebenarnya untung dia sendiri, rugi pun rugi dia sembahyang dia untung. Kalau dia tak sembahyang dia rugi, orang lain tak rugi, kan? Ini faedah kembali kepada kita. Baik, tengok dia sebut dan lagi kata betul guru kita bila dia sebut dan lagi ni, kalau Arabnya dia panggil
syawaiton. Nah, bahasa kita panggil tambah lagi. Itu kalau ngaji kita nak bagi ibaratnya. Dan lagi yang ditambah lagi dalil yang menunjuk di atas kelebihan orang yang semayang. Apa sabdanya? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi hadis-hadis dalil-dalil menunjuk di atas kelebihan semayang. Apa? Nabi kita bersabda, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis salati fa inna Allah yatika bir rizqi min haitsu la tahtasib. Kita tengok apakah kelebihannya. Arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu dipanggil kunyah yang dikunyahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Itu asal nama Abu Hurairah. Kan asal nama Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu. Tapi hilang nama dia, tu orang panggil Abu Hurairah, Abu Hurairah saja. Berkat terbit daripada mulut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ulama, cerita tutur kita. Satu hari kan Abu Hurairah nak pergi mengaji dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Abu Hurairah ni salah seorang daripada Ahlus Suffah, orang yang duduk mendiami di masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hujan turun, dia tengok seekor anak kucing basah kena hujan, lalu dia ambil, dia kepit celah ketiak dia sampai di hadapan Nabi. Dia lepas loncat. Bila loncat, Nabi pun sebut, anta Abu Hurairah, engkau ni bapa anak kucing kecil. Sebab Hurairah tu kan ada wazan tasghir. Kalau kita ngaji nahu, Hurairah tasghir daripada hirrah. Hirrah kucing, hirratun, Hurairatun tu panggil tasghir. Lafaz tasghir daripada hirrah, dia panggil anak kucing kecil. Tengah ngaji bahasa nak, ngaji bahasa anak kucing kecil meloncat. Anta Abu Hurairah. Tu cerita sikit lah. Cerita tu guru kita lah. Baik. Ada juga kita dengar daripada cerita tu guru kata Abu Hurairah ni memang dia bela kucing. Lepas tu dia panggil, dia bela anak-anak kucing. Tu kata setengah lah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi belum sama Hurairah tu. Jadi namanya hilang. Maka ulama kaji namanya ialah ada 30 qaul menyebut namanya ialah Abdurrahman bin Sakhrin. Baik. Jadi Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah, suruh olehmu akan ahlimu." Yani anak isteri kamu. Maksud ahlimu tu mana anak isteri kamu. Suruh apa? Suruh dengan semayang. Maka bahwasanya Allah Ta'ala iaitu mendatangi, ya Allah akan dikau dengan rezeki daripada tempat dan masa yang tiada engkau sangka akan dia. Tengok. Jadi apa cerita dalam hadis ni? Faedah yang kita dapat ambil faham. Faedah yang kita dapat ambil faham ialah dengan mengerjakan sembahyang, insya-Allah rezeki jadi murah rezeki.
bertambah-tambah rezeki kita. Orang tanya, rezeki boleh ke bertambah dengan amal ibadat? Kan dalam hadis Nabi kita sebut, ar-rizqu kan mafrughun la yazidu kan bituqataqiyin wa la yanqusu bifujuri fajirin atau kama qala. Nabi sebut kan rezeki itu mafruq. Mafruq maknanya syai'un mafruq, sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Allah. Mafruq, sesuatu yang sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yazid, tidak bertambah, bitaqi bituqataqiyin, dengan takwa orang yang bertakwa, wala yang qusu bifujuri fajirin, dan tidak kurang dengan maksiat orang yang melakukan maksiat. Bagaimana? Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kerana dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Al-Ghazali membahagikan rezeki itu kepada 4 bahagian. 4 bahagian. Kita pahami ini dulu, kan? Bahagian yang pertama dia panggil rizqun maqsumun. Rizqun maqsumun, rezeki yang dibahagi-bahagikan dah. Itu satu. Yang kedua dia panggil rizqun madmunun, rezeki yang dijamin. Itu yang sudah terjamin. Yang ketiga dia panggil rizqun mamlukun, rezeki yang dimiliki. Yang keempat dia panggil rizqun maw'udun, dia panggil rezeki yang dijanjikan. Maka kita kena faham, hak kata semayang ni duduk dalam bahagian rezeki mana? Nak faham tu dulu. Bila seorang itu semayang, dengan semayang rezekinya semakin bertambah, semakin berkat, semakin subur, kan? Semakin banyak. Dia duduk dalam bahagian mana? Daripada 4 bahagian tu. Okey, kita tengok bagi faham. Yang pertama tadi kita sebutkan rizqun maqsum, rezeki yang sudah dibahagikan oleh Allah Ta'ala di azali. Sebelum Tuhan jadikan kita, maka rezeki kita sudah siap dah dibahagikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di azali. Maka rezeki ini kata ulama, la yazid wa la yanqus, dia tidak akan bertambah dan juga tidak akan berkurang, tetap banyak tu yang dapat. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, firman Tuhan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Ayat tu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah membahagikan dah kehidupan mereka. Ma'isyatahum ditafsir dalam kitab tafsir dengan mana arzaqahum, rezeki-rezeki mereka dalam kehidupan dunia ni. Tuhan bahagi dah. Allah Ta'ala guna qasamna fi'il madhi, telah bahagi dah. Num di azali lagi, waktu kita tak ada lagi dunia ni, Tuhan siap bahagi siap dah ni.
Ini tak tambah, tak lebih, tak kurang, tetap. Kalau dapat banyak tu lah. Contohlah kita kata seperti orang berniaga. Dia berniaga daripada pagi sampai petang. Orang lain dapat 100, dia dapat RM1. Memang nak dapat RM1. Kalau puluhan sampai esok pagi pun tetap RM1 juga. Tak dapat 100 juga. Sebab dah dibahagi siap dah. Hanya dia tak akan lebih, tak akan kurang. Baik. Kan? Itu kita ambil ringkas dulu, basic untuk nak memahami. Yang kedua, dia bagi rizqun madmunun, rezeki yang terjamin, yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hani duduk dalam jaminan Tuhan. Maka rezeki yang dijamin ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran, iaitu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ayat tu. Wa ma min dabbatin, tidak ada seekor binatang yang merangkak, yang melata di atas muka bumi ini, kan, illa 'ala Allah, melainkan di sisi Allah. Jadi yang ala dengan mana inda, melainkan di sisi Allah Ta'ala itu rezekinya dengan mana terjamin dah di sisi Allah Ta'ala itu ada rezeki dia. Baik. Tapi ada ulama bahas apa rahsia dan juga apa hikmah Allah Ta'ala ta'birkan, yakni ibaratkan dengan ala Allah. Sebab ala itu biasanya lil wujud, seolah-olah gitu, seolah-olah rezeki kita ni menjadi kewajipan atas Allah Ta'ala, jamin, seolah-olah yang bukan hakikat. Kalau kita kata wajib Tuhan jamin, ini menyalahi kaedah lah. Sebab kaedah kita, semua alam ini bukan wajib atas Tuhan, harus saja. Tapi nak habaq begitu, seolah-olah ala, dia panggil tidak di situ litahqiq, nak mengkejamkan, menyungguhkan memang rezeki kita kesemuanya dijamin oleh Allah. Itu. Baik, itu ringkas. Yang ketiga, dia bagi rizqul mamluk, rezeki yang dipermilikkan kepada kita. Maka rezeki yang dipermilik ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran. Kita bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Razaqnakum ditafsir oleh ulama dengan makna malaknakum. Hendaklah kamu berbelanja mimma razaqnakum, yakni daripada rezeki yang kami rezekikan kamu, yakni yang kami permilikkan kepada kamu. Dari itu rezeki mamluk. Dan yang keempat terakhir, iaitu rizqul maw'ud, bagi rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki ini berdasarkan kepada ayat 1000 dinar. Ada ayat ayat 1000 dinar. Dia kata ayat apa? Ayat pengasih, bukan pengasih, ayat apa? Pelari. Pelari. Tiap-tiap kedai ada tulis, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dipanggil al-maw'ud, tapi syaratnya taqwa. Wa may yattaqillah, itu syarat.
nak dapat rezeki al-maw'ud yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Tuhan nak bagi rezeki dekat dia tu tak terkira, tak terhitung, tak dapat nak dikirakan. Syaratnya taqwa. Lepas itu soalan kita dengan hadis tadi, Nabi sebut kepada Abu Hurairah, suruhlah olehmu akan ahli keluargamu dengan semayang, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan rezeki yang banyak tanpa dapat dihitung, tanpa dapat engkau mengirakan. Maka rezeki dalam hadis ini duduk dalam bahagian hak mana daripada 4 bahagian tadi? Duduk tak mana? Jawab. Duduk tak mana? Doa nombor 4, maw'ud. Doa maw'ud. Bukan doa pertama, bukan doa kedua, dan juga bukan doa yang ketiga, tapi doa nombor 4. Dia panggil rizqul maw'ud, rezeki yang dijanjikan, tapi syarat taqwa. Maka semayang masuk dalam kata taqwa. Itu menjunjung perintah Allah, masuk dalam imtisal awamirillah, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis itu kan. Baik, kemudian disebut lagi firman Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Ini ayat semacam dengan hadis tadi juga dikuatkan. Artinya suruh olehmu ya Muhammad akan ahlimu dengan sembahyang dan sabar olehmu atas kesusahan mengerjakan dia akan sembahyang. Tiada kami pinta akan dikau rezeki, bermula kami yang memberi rezeki akan dikau. Itu jelas. Ayat ini juga kata ulama dipanggil apa? Minal asbab al-jalibah lirizki kasratus salah. Di antara sebab yang menarik bagi rezeki ialah banyak sembahyang. Sembahyang wajib, berarti kita sembahyang sunat, insya-Allah itu rezeki dan tambah lagi. InsyaAllah lebih lagi sembahyang sunat duha. Kan sembahyang sunat duha itu antara sebab untuk menarik rezeki juga gitu. Baik. Kemudian kata faidatun. Cukuplah. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Itulah kita baca 2 hadis yang disebutkan oleh Tuan Husain Kedah dalam kitabnya Usul Tauhid. Ini menceritakan tentang kelebihan orang yang mengerjakan sembahyang, iaitu yang pertama tadi, dia dapat janjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dimasukkan ke dalam syurga. Dan yang kedua, kelebihan orang yang sembahyang itu ialah dapat rezeki sekira-kira, tak terkira, tak terhingga. Itu faedah. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam alaihi. Allahumma aftah alaina hikmataka wa انشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا وسددنا.
اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسناه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله وسلم عليه